ila rukbatai wa wada kaffai ila fakhidhai. Bila berada di hadapan Nabi, ada satu kisah, maka sahabat ini meletakkan tangannya di peha Nabi. Lututnya bertemu dengan lutut Nabi. Dinyatakan oleh ulama bahawa itulah di antara adab bila kita berada dalam majlis. Maknanya tuan-tuan yang saya nak masukkan, kalau bolehlah tuan-tuan, yang duduk kat jauh-jauh tu duduk dekat lagi. Itu maksud saya tuan-tuan. Berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Sebab kita ni tuan-tuan sebagai umat Nabi Muhammad yang nak mencontohi Nabi SAW. Jadi apabila kita nak mencontohi Nabi, kita berada dalam majlisnya itu adalah majlis yang kita warisi daripada Nabi dan para sahabat Nabi SAW. Jadi maknanya tuan-tuan bila kita berada dalam majlis itu, maka kita jangan jauh dengan orang yang menyampaikan tu. Kena duduk dekat-dekat. Boleh tuan-tuan Dekat lagi tuan-tuan, dekat-dekat lagi. Tu jauh sangat lagi tu. Kalau duduk dengan orang rumah dekat bilik tu, duduk dekat. Ini duduk dengan tuan guru tuan-tuan. Duduk dengan ustaz yang membimbing rohani kita. Tiba-tiba kita duduk jauh lagi, memang tak kena tuan-tuan. Imam Abu Harith Al-Muhasibi rahimahullah ta'ala menyebut dalam kitab Bughyatul Mustasidin, antara dua orang, iaitu ibu bapa dengan seorang guru, maka manakah kita kena hormati? Maka disebutkan oleh Imam Abu Harith Al-Muhasibi, dua-dua kena hormati. Mak bapak kena hormati, guru kena hormati. Tetapi kata beliau, guru tu lebih kena hormati. Kenapa? Dia membimbing rohani kita untuk kenal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dua-dua tu wajib kita hormati. Tetapi guru itu wajib dihormati. Kenapa? Dia membimbing jiwa kita untuk kenal dengan Allah Taala. Itu kenyataan daripada apa? Imam Abu Harith Al-Muhasibi yang sezaman dengan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Jadi tuan-tuan, kita ni mewarisi majlis yang mana ditinggalkan oleh Nabi. Mewarisi majlis yang mana ditinggalkan oleh para ulama-ulama dulu. Jadi maknanya bila kita berada dalam majlis itu tuan-tuan, adabnya kita nak kena jaga. Kadang-kadang kita duduk dalam majlis ni, kita nak duduk jauh-jauh daripada ustaz. Padahal tuan-tuan, yang kita warisi daripada Nabi, yang kita warisi daripada orang-orang alim dulu, bila kita duduk dalam majlis ilmu tu, dia kena duduk rapat-rapat dengan guru yang menyampaikan. Kenapa? Kerana tuan-tuan, majlis tersebut dia boleh merawat jiwa kita, hati kita, roh kita dan tubuh badan kita. Apa hujah dan dalil yang disebutkan oleh ulama? Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala menyebut dalam muqaddimah kitab Isti'dad Al-Munabbihat Isti'dad Yaumil Ma'ad. Hadis nombor 1 disebut oleh beliau. Dia kata apa? Alaikum bimujalasatil ulama'i wastima'il kalamil hukama. Innallaha yuhil qalbil mayyit binuril hikmah kama yuhil ard al-mayyitah bima'il matar. Apa maksudnya? Perlu dan wajib atas kamu, alaikum bimujalasatil ulama, duduk di majlis-majlis yang mana ulama-ulama ada, wastima'il kalamil hukama, dan juga mendengar kalam-kalam orang ahli hikmah. Kenapa perlunya di situ? Kenapa? Dulu saya belajar dengan Pak Kiai kita ni, ayah anda Tuan Guru, dengan anak murid beliau yang dah balik ke Indonesia, tuan-tuan. Dulu saya mengaji, bila ada perkataan alaikum, huruf ala tu bermakna memberi maksud al-wujub, wajib, perlu kita berada dalam majlis ulama dan mendengar kalam-kalam hukama. Kenapa? Nabi kata innallaha yuhyil qalbil mayyit, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan hati yang mati itu binuril hikmah, dengan cahaya hikmah, kama yuhyil ardi al-maitah, sebagaimana Allah Taala menghidupkan bumi yang gersang, yang kering kontang, bima'il matar, dengan air hujan. Maknanya kalau air hujan turun tuan-tuan, maka bumi kita ni akan segar. Kalau tengok dekat parit Samijana, kalau turun aja hujan, dia bukan segar, banjir terus. Pernah banjir sini? Pernah tak? Kawasan Seri Bengkal ni tuan-tuan, dekat-dekat dengan Seri Bengkal, Parit Raja ni selalu banjir kan. Jadi Allah Ta'ala turunkan hujan untuk menyuburkan bumi. Tetapi duduk dalam majlis ulama, Allah akan hidupkan hati-hati kita. Itu yang disebut oleh Nabi. Kenapa dihidupkan dengan cahaya hikmah? Ibnu Mas'ud radhiyallahu an menyebutkan, dinukilkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dia kata apa? Innal ilma nurun la yaghdibullahu fi qalbil 'asi. Sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Ilmu itu adalah cahaya anugerah daripada Allah
yang Allah tidak akan letak dia dalam jiwa dan hati orang yang buat maksiat. Jadi justru itu bila kita berada dalam majlis-majlis ulama, berdasarkan kepada hadis Nabi, berdasarkan kepada kalam daripada sahabat Nabi, berdasarkan daripada praktik ulama-ulama, kita yakin dengan seyakin-yakinnya duduknya kita serupa macam duduk dalam bilik hospital. Serupa dalam bilik hospital. Orang duduk hospital ni tuan-tuan, memang biasanya orang sakit. Kan? Maka sakit apa? Sakit fizikal. Ada orang patah tangan, patah kaki. Kan? Tetapi bila duduk dalam majlis ulama ni, dia juga sakit juga. Sakitnya apa? Hatinya sakit, jiwanya sakit. Tapi tuan-tuan dah lama berubat dah tuan-tuan, dah biasa pergi majlis-majlis. Artinya tuan-tuan ni jenis penyakitnya dah elok dah. Penyakitnya dah elok. Tapi tadi mula-mula saya duk tengok tuan-tuan, bila duduk jarang-jarang tu macam belum elok lagi penyakit itu. Kan? Sebab apa tuan-tuan? Dalam majlis ilmu yang apabila kita duduk ini tuan-tuan, Allah akan anugerahkan satu benda yang tidak dianugerahkan di tempat lain. Apa dia satu benda tu? Nabi kata, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Orang yang Allah Subhanahu wa taala nak dia tu baik, maka diberikan faqih dalam agama. Faqih ni tuan-tuan dalam bahasa Arab, bahasa Melayunya ialah al-fahmu, faham. Bila orang ni bila duduk dalam majlis ilmu, dia makin faham, makna itu tandanya Allah nak dia tu baik. Tandanya. Jadi saya yakin tuan-tuan kalau cerita pasal majlis haul ni, sejak dulu saya kecil lagi belajar dengan tuan guru ayah dia dulu sampai sekarang umur dah 51 tahun tuan-tuan. Maknanya dah biasa. Kalau dulu jadi pendengar, sekarang jadi penceramah satu kerusi dengan tuan guru. Jadi artinya tuan-tuan, kalau saya tengok tuan-tuan yang datang ni lama dah kenal. Lagi ayahanda ni kan, anak pada ayahanda Haji Amin kan. Saya ingat lagi kan. Itu lama daripada ayahnya sampai kepada anaknya tuan-tuan. Jadi lama. Maknanya tuan-tuan punya lama tu kira-kiranya tuan-tuan ni duduk dalam majlis ilmu ni memang dah pandai dah. Dah kira-kira kalau duduk universiti dah ambil PhD dah. Kan? Dah ambil PhD. Tetapi tuan-tuan kita kena lihat. Oleh kerana Nabi sebut ilmu ni dia kena ada adab dia. Barulah Allah akan bagi. Sebab tu tuan-tuan apabila ilmu ni dia tidak ada adabnya, maka bukan tak boleh dapat tuan-tuan. Dia tidak akan dapat faham. Dia boleh dapat ilmu tapi faham tak dapat. Kenapa saya kata demikian tuan-tuan? Imam Syahrul Rawardi menyebutkan. Tuan-tuan biasa saya majlis seperti ini saya gunakan nama ulama yang sezaman dengan Imam Al-Ghazali. Sebab kita ni biasa merujuk dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Di antara ulama yang sezaman dengan Imam Al-Ghazali ni Imam Asy-Syahrul Rawardi. Dia menyebutkan di dalam kitabnya, apa dia kata? Bil adabi yufhamul ilmi wa bil ilmi yasluhul amal wa bil amali tanalul hikmah. Dengan adab itu seseorang itu akan dapat memahami ilmu. Bil adabi yufhamul ilmi. Dengan adab itu orang akan dapat memahami ilmu. Dengan memberi maksud apa? Dengan adab itu tuan-tuan bukan tak dapat ilmu, dapat. Tetapi dengan adab itu yang lebih daripada ilmu ialah memahami ilmu itu. Dengan adab itu seorang akan dapat memahami ilmu. Dan kemudian dia kata wabil ilmi, apabila ilmu tadi didulukan dengan adab dia boleh faham, maka ilmu itu yasluhul amal, akan memperbaiki amalan. Dengan ilmu tu dia akan naik kepada tangga ketiga iaitu yasluhul amal. Dia akan memperbaiki amal. Dengan amal itu pula kata Imam Syahrul Rawardi, tanalul hikmah. Wabil amali tanalul hikmah. Dengan amal itu dia akan menggapai anugerah hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dia telah sampai kepada tahap hikmah ini, kata Allah Taala dalam Al-Quran, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa diberikan hikmah oleh Allah Taala, maka Allah akan anugerahkan khairan, kebaikan katsira, banyak. Bila kata kebaikan yang banyak ni tuan-tuan, dulu Tok Guru ayah dia sebut khairan, itu dia lah isim nakirah bukan makrifah. Dia nakirah bukan makrifah. Artinya apa? Kebaikan yang Allah Taala beri ni tak tentu. Tidak ditentukan oleh Allah. Sekecil-kecilnya sehinggakah sebesar-besarnya. Tetapi bukan satu. Allah Ta'ala kata kasira dengan taukid. Iaitu banyak.
Maknanya kebaikan cukup banyak Allah Ta'ala berikan di dalam majlis ulama itu. Dengan syaratnya pun tuan-tuan, dikatakan oleh ulama Imam Syahrul Rawardi, dia kena jaga adab itu. Pertama sekali adab itu penting untuk dijaga. Kenapa tuan-tuan adab ni penting? Kerana adab itulah tangga pertama untuk faham ilmu, tangga kedua untuk dapat beramal, tangga ketiga untuk dapat hikmah daripada Allah, tangga keempat. Jadi artinya tuan-tuan, kita nak dapat tangga keempat, tuan-tuan tak boleh melompat walaupun tuan-tuan punya kaki kangkangnya besar. Faham tuan-tuan? Itu misal saya lah tuan-tuan. Kan biasa kita ni tuan-tuan, nak naik tangga, bila nak naik tangga, kalau kangkang besar, jenis tak sabar. Jadi kita mesti tengok tangganya tu nombor berapa. Ukur dengan kangkang sendiri. Lepas tu kita melompat. Kalau tangga keempat tu melompat 4. Dia tak nampak anak tangga nombor 1, nombor 2, nombor 3 dan nombor 4. Biasanya tuan-tuan kalau kita tuan-tuan rasa kangkang besar, main melompat aja tu, biasanya tuan-tuan sampai ke tak sampai? Memang biasanya jatuh. Kan? Memang biasanya jatuh. Itu dia. Itu sebablah apa yang telah dibuat testimoni, telah dilalui, telah dimujahadahkan, telah dilalui suluknya oleh para ulama-ulama dulu, maka mereka telah menghasilkan fakta resolusi hikmah yang dijadikan satu panduan untuk orang kemudian. Kita ni tuan-tuan bila duduk dalam ibadat, duduk dalam majlis, kita ni dah senang, dah mudah. Kenapa? Kita lebih banyak kepada menukilkan kalam-kalam ulama dulu sebagai panduan, ataupun bahasa standardnya copy paste. Faham tuan-tuan copy paste. Sebab masing-masing zaman hari ini tuan-tuan kita tengok bahawa setiap orang dalam masa dia pegang tasbih tetapi dia tak tinggal handset. Betul tuan-tuan tu biasa normal dah orang hari ini. Orang zaman maju, dia tak tinggal tasbih dia tetapi handset dia pun tak tinggal. Sampai kadang-kadang kira tersilap. Kenapa? Selalu tengok handset lebih pada pegang tasbih. Sebab tu tuan-tuan, apa yang saya nak sebut, apa yang disebut oleh ulama bukan sekadar satu tinggalan ilmu, tetapi dia merupakan satu praktikal yang telah dilalui oleh ulama dengan ilmunya, dan ianya bukan satu sifir-sifir ataupun satu formula-formula yang ditinggalkan, tetapi dia melalui satu proses tarbiyah dan mujahadah yang memang dilalui. Maka justru itu tuan-tuan, apa yang kita perlu tahu, ianya bukan satu benda biasa-biasa. Bukan satu benda yang boleh dinukilkan semata-mata, tetapi perlulah diperhati, dihayati dan diperhalusi untuk dijadikan tontonan dalam hidup kita. Itulah yang telah disebutkan oleh para ulama dulu. Jadi justru itu tuan-tuan, sukalah saya nak menarik perhatian tuan-tuan pada pagi ini dan para hadirin sekalian. Pentingnya kita ini tuan-tuan, bila berdepan duduk dalam majlis, siapa juga menyampaikan, kita kena jaga adabnya. Dalam kitab-kitab ulama dia kata apa? Adabu ma'asyaikhi. Adab dengan guru. Bila adab dengan guru tuan-tuan, apa disebutkan? Imam Al-Qusairi rahimahullah ta'ala menyebut dalam kitab Ar-Risalah, dia kata, la yukhallifu ma'asyaikhuka. La yukhallifu ma'asyaikhuka. Jangan sekali-kali kamu menyanggahi gurumu. Kenapa? Dengan apabila kamu menyanggahi itu, itulah titik perpisahan diri kamu dengan gurumu. Tuan-tuan, kita kena faham. Kata ulama, ni tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Risalah Al-Qusairiyah dalam bab apa dia kata? Hifzu qulubi syaikh. Hifzu qulubi syaikh ni maksudnya apa? Kita kena jaga hati guru tu. Tuan-tuan, hati guru. Ni bukan cerita pasal taksub, tidak tuan-tuan, tapi adab. Adab dengan taksub satu benda yang berbeza. Tuan-tuan kena ingat, adab dengan taksub satu benda yang berbeza. Kalau taksub ni tuan-tuan, apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, satu hadis yang disebutkan oleh Wasilatu Ibnul Asqa. Bila dia tanya, ya Rasulullah, ma hiyal asabiyah? Wahai Rasulullah, taksub tu apa benda? Asabiyah tu apa benda? Maka dia kata, antu inna rajul qaumahu bizulmin. Iaitu seorang lelaki itu, dia tolong, dia dokong kaum dia atas kezaliman. Maknanya nak sebut kat sini, taksub ialah orang yang dia tunduk kepada orang itu, taat dan patuh dengan kesalahan dia. Dia buat salah, ikut juga. Itu satu benda yang dikatakan taksub.
Tetapi apabila adab ni, dia bersikap sulukiyah. Apabila dia patuh kepada Allah, patuh kepada Rasul, contohnya Rasulullah, maka adalah merupakan wajib untuk kita patuh. Kenapa? Patuh daripada sudut marhalah adab kita dengan dia. Menyalahi, maka itu adalah perpisahan daripada sudut pemikiran, adab, ilmu, anugerah, kelebihan. Semuanya akan putus apabila menyalahi perkara tersebut. Di mana hujah dia dan di mana contoh dia? Contohnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Al-Kahfi yang biasa tuan-tuan dengar, iaitu contoh Nabi Musa AS dengan Nabi Khidir AS. Nabi Musa pangkatnya seorang Nabi. Nabi Musa kedudukannya seorang Nabi dan Rasul. Nabi Musa seorang Nabi dan Rasul. Dan ada pun Khidir khilaf dinyatakan oleh para ulama. Tetapi di sana apabila Nabi Musa AS mengatakan, bila ditanya, siapa lebih alim manusia atas muka bumi ni? Maka Nabi Musa kata, aku yang lebih alim. Tak ada orang lebih alim pada aku. Kan? Maka Allah Subhanahu wa taala bertegur Nabi Musa, dia kata ada satu orang yang lebih alim pada kamu. Dalam kitab syarah Risalah Al-Qusairiyah disebutkan, bila Allah tegur dia, maka dia tanya balik dengan Allah. Sebab Nabi Musa ni dia boleh bercakap direct dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Maka dia tanya, wahai Allah, boleh tunjuk tak siapa orang tu? Maka bila Nabi Musa minta, maka Allah Ta'ala bagi clue dalam Quran. Kamu boleh jumpa dia. Tuan-tuan, ulama menyebut dalam kitab Risalah Al-Qusairiyah, berapa lama dia nak jumpa dengan Nabi Khidir. Mengikut dalam riwayat tuan-tuan, yang disebutkan oleh Allah dalam Quran hukubah, perkataan yang disebut hukub. Maka disebutkan oleh Imam An-Nasafi al-hukub tu, kadarnya paling kurang ia 80 tahun. Maknanya Nabi Musa nak jumpa dengan Nabi Khidir untuk belajar ilmu mengambil masa 100 tahun. 100 tahun baru jumpa. Mengikut apa yang disebutkan, disyarahkan oleh para ulama. Itu pun bila jumpa dengan Nabi Musa AS, Nabi Musa kata, kau nak ikut aku, nak belajar dengan aku boleh, tapi ada syaratnya. Ya, syaratnya apa? Fala tas'alni an syai' hatta uhditsa laka minhu dzikra. Engkau tak boleh tanya kecuali aku sendiri cerita. Jangan banyak tanya. Dengar, kemudian apa yang disampaikan, terima. Tu tuan-tuan. Tetapi ulama menyebutkan, kalau ada muskil, datang muskil dalam hati seorang anak murid, macam mana nak settle berdepan dengan seorang guru? Kalau mengikut kepada adab yang disebutkan oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa, apakah yang boleh dibuat kalau ada muskil? Di sinilah ulama kata, kena hadir dan kena duduk, kena mengikuti setiap kuliah dan juga dirasah tuan guru tu. Kenapa? Dalam kelas-kelas dialah akan dijawab soalan tu nanti. Maknanya tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ikut kelas belajar, jangan datang sekali je. Ikut haul dengar, jangan datang sekali je. Bila datang kampung aku datang. Bila datang kampung orang lain, tak datang. Tak kena. Itu menyalahi adab sebagai seorang anak murid dengan guru dia. Itu yang dinyatakan oleh ulama. Boleh faham tuan-tuan? Alhamdulillah. Nanti lepas ni lagi bertambah tuan-tuan. Ini adab ni penting tuan-tuan. Sebab kadang-kadang orang tak nampak bab adab. Bab adab. Kadang-kadang kita tuan-tuan tengok setengah orang, dia memahami bila dengar je, duduk dalam majlis tuan guru, tiba-tiba dia dengar, aku dah dengar dah banyak kali. Kan? Dah dengar ni, dah pernah dengar ni, kali ni aku dengar dah 4 kali dengar. Contohlah tuan-tuan. Mengikut kata ulama, kalau ada dalam lubuk hati seorang anak murid itu, itulah dia su'ul adab dipanggil. Itulah dipanggil su'ul adab, ataupun dalam bahasa kita biadab, kurang ajar. Kenapa tuan-tuan? Saya mengikuti tuan guru tuan-tuan daripada dulu, dia menghuraikan ayat ni. Ayat ni biasa tuan-tuan dengar. Ayat apa? Fadzakir fa inna dzikratan faul mu'minin. Kan biasa dengar. Fadzakir fa inna dzikratan faul mu'minin. Hendaklah kamu fadzakir, mana datang untuk dengar tazkirah, kerana tazkirah itu memberi manfaat kepada orang beriman. Maka dihuraikan oleh ulama dalam kaedah nahunya. Tuan guru pun selalu disebut zakir. Perkataan fadzakir, dia adalah sulasi mazid biharfin. Sulasi mazid biharfin maknanya 3 fi'il yang 3 huruf tambah 1 huruf. Kenapa? Sebab perkataan tu fadzakir, huruf kaf tu ada sabdu.
Maka bina dia ataupun kegunaan dia, perkataan tu ialah litadaif. Litadaif tu maksudnya apa? Gandaan. Tikrar dipanggil. Gandaan. Maknanya apa? Zakir ni, peringatan ni, dia kena berganda. Berkali-kali, berulang-ulang. Itu maksud zakir. Artinya kalau orang kata fadzakir tu, sekadar sekali duduk kuliah, memang dia tak faham ayat Quran. Fadzakir tu memberi maksud apa? Hari ni dengar, besok dengar, lusa dengar, akan datang dengar, tahun depan pun pendengar. Macam mana tuan-tuan ambil sarapan pagi. Tuan-tuan ambil sarapan pagi, tuan-tuan hari ni nasi lemak, besok pun nasi lemak juga, lusa pun nasi lemak juga, tahun depan pun nasi lemak juga, pagi tadi kuih, semalam pun kuih juga, kan? Jemu tak jemu? Tak jemu. Kesan daripada benda yang sama apa jadinya tuan-tuan? Kan? Kesan makan kuih, makan nasi tu hari-hari, apa kesan dia? Kesan dia, kilo badan tuan-tuan naik. Betul tak? Kilo badan tuan-tuan naik. Makan benda yang sama. Makan benda yang sama. Kenapa? Benda yang sama tu jasmaninya naik. Artinya, kalau tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu, mendengar benda yang sama, rohaninya akan besar. Rohaninya akan sihat. Itu maknanya begitu. Tetapi kalau kita ni tuan-tuan, kita ni bila duduk dalam majlis ilmu, bila duduk baru sekali dengar, aku ni macam dah dengar lah ni. Tuan-tuan, itu dipanggil su'ul adab. Su'ul adab. Kurang ajar tuan-tuan. Boleh faham tuan-tuan? Tu kadang-kadang biasalah tuan-tuan. Kadang-kadang bila duduk dalam majlis ilmu, kan, malam tadi dah lah tidur lambat, jadi nak nyambung tidur dalam kelas ilmu. Malu tuan-tuan. Kan? Bukan tuan-tuan lah, tempat lain. Tapi dia biasanya macam tu. Kan? Terlampau faham sampai tengkuknya sakit, tak boleh nak angkat muka. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi maknanya, apa yang kita kena faham ialah bila berdepan dengan guru ni tuan-tuan, kita kena jaga adab dia. Adab ni yang selalu kadang kita lihat tuan-tuan, orang ni bila tak jaga adabnya, maka ilmu yang dia ada selama ini, maka akan hilang keberkatannya. Dia tak ada barakah. Barakah ilmu hilang. Walaupun dia boleh pandai, dia boleh bijak, boleh alim, tetapi barakah ilmu tak ada. Sebab itu tuan-tuan, ada satu hadis yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang boleh untuk saya sebut pada pagi ini sebagai santapan rohani kita. Dia kata apa? Ma akrama syabun syaikhan li sinnihi illa qayyadallahu ta'ala lahu man yukrimuhu inda kibri sinni. Maksud dia, saya ulang balik tuan-tuan, ni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Turmuzi dalam kitab Sunan Turmuzi. Ya, hadis yang ke-2023. Ya, dalam Sunan Turmuzi disebut. Walaupun hadis ni hadis dhaif, tetapi hadis dhaif ni dalam Fadail Amal boleh digunakan. Maka dia kata ma akrama syabun syaikhan li sinnihi illa qayyadallahu ta'ala lahu man yukrimuhu inda kibari sini. Apa maksud dia? Dia kata tidaklah ada anak-anak muda, tidak ada seorang yang muda itu, dia memuliakan seorang guru kerana umurnya. Maksudnya seorang anak muda yang duduk dalam majlis tuan guru, kerana apa? Tuan guru tu tua umurnya, maka kata Nabi SAW, kecuali Allah akan mentakdirkan dia di usia tuanya dengan dijadikan orang lain yang akan ganti menghormatinya. Faham tuan-tuan? Seorang yang beradab dengan gurunya, kalau dia ketiga dia beradab, dia itu muda, maka apabila dia beradab dengan guru dia, Allah Ta'ala akan ganti tempatnya. Bila dia tua, akan ada orang muda untuk menghormatinya. Itulah dia tuan-tuan, besarnya dan tingginya adab itu. Ya, besar dan tingginya adab itu. Sebab disitulah yang disebutkan oleh Nabi. Bila ada orang muda, dia boleh muliakan tok guru dia. Maksud muliakan tu jaga adab dia. Maka apabila yang muda tu jadi tua, dah makin tua, maka Allah akan jadikan orang muda lain pula untuk menghormatinya. Itu tuan-tuan. Jadi maknanya kat situ tuan-tuan, generasi Islam, generasi ilmu Islam, dia tak akan mati. Kenapa? Dia ada pewaris dia. Dia ada pewaris tuan-tuan. Sebab saya hari ni tuan-tuan nak cakap lebih tak berani tuan-tuan. Tok guru ada kat depan. Tok guru tu umur 76, saya 51. Tetapi saya tuan-tuan nak menyatakan bolehnya bercakap di sini hasil daripada bimbingan dia.
Hasil daripada bimbingan dia. Apa dulu tuan-tuan saya buat? Ni cerita sikit lah tuan-tuan. Pengalaman untuk jadikan teladan. Yang hari ini boleh sama-sama untuk duduk dengan tuan guru ke depan. Hari ini dia cakap orang muda kena cakap dulu, orang tua cakap kemudian. Biasalah tuan-tuan, umur orang tua kita kena hormat kan. Saya tuan-tuan dulu ketika saya pernah belajar dengan tuan guru kita, saya selalu kalau pergi dua benda yang biasa saya buat. Apa dia tuan-tuan? Kalau pergi ke mana-mana kuliah, masuk saja masjid tuan guru tu, selipar dia tu saya siapkan. Selipar tu saya jaga. Ni tok guru ada kat depan tuan-tuan, tanya betul tak betul, kok bohong. Kan? Selipar tu disiapkan. Kenapa? Perbuatan itu ada pada zaman Nabi dulu. Iaitu nama seorang sahabat Nabi yang digelar sebagai sahibun ni'lain. Siapa dia? Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ni salah seorang sahabat Nabi yang cukup jaga asar Nabi. Disegelar oleh ulama-ulama sirah dalam manaqibnya sebagai sahibun ni'lain, orang yang jaga selipar Nabi. Maknanya apa? Dia ni kalau ikut dengan Nabi ni, kalau Nabi berhenti masuk masjid ke apa, dia ambil selipar Nabi tu, dia masukkan tangan kanan, masukkan tangan kiri, dia jaga selipar tu. Nabi keluar, dia letak balik selipar tu. Tu. Kan? Makna dia jaga adab tu. Sebab tu Ibnu Mas'ud itu salah satu sahabat Nabi yang digambarkan oleh Nabi masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga selipar. Kita kadang tak ada tuan-tuan, selipar ustaz yang kita rembat lalu. Kan? Selipar ustaz tu kita rembat bawa balik. Apa dia? Oh, ambil barakah tu. Tuan-tuan, barakah tu tuan-tuan adalah salah satu cabang daripada hikmah. Nak dapat barakah tu dia mesti mula dengan adab tadi. Saya sebut 4 tangga dia. Mesti mula dengan adab. Kalau nak ambil berkah merembat tu bukan berkah tuan-tuan. Jawa kata kualat tu. Tapi tuan-tuan, pengalaman saya lah tuan-tuan berjalan kat Batu Pahat ni, masjid-masjid Batu Pahat, 4 kali selipar hilang. Tapi tak apalah. Kita tuan-tuan sebagai seorang guru dia nak ambil-ambil lah tuan-tuan kan. Tak ada masalah. Tetapi tuan-tuan, itulah yang disebutkan. Bila adab ni tak jaga tuan-tuan, dia tak kenal. Dia tak kenal tok guru dia. Sebab tu tuan-tuan kita kena kenal tok guru. Jangan kita kenal guru hanya di medan kuliah dia saja. Kita kena kenal guru tu di atas hidup dan riwayat kedudukan hidup dia di harian. Kita kena kenal. Sehingga Syed Qutb menyebutkan dalam kitab Fi Dhilalil Quran, merakamkan kisah, menghuraikan ayat, Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Ayat ni mengatakan, wahai orang beriman, kamu jangan mengangkat suara lebih pada suara Nabi. Mana ni adabnya? Maka disebutkan oleh Syed Qutb bahawa disebutkan nukil kenyataan seorang ulama, menyatakan pribadi ulama. Dia kata, ma dakaktu babal ulama illa araftu mata khuruji. Ma dakaktu babal ulama illa araftu mata khuruji. Apa maksud dia? Tidak pernah aku ketuk pintu rumah ulama kecuali aku tahu jadual dia keluar bila. Itu tuan-tuan adabnya. Tidak pernah aku ketuk pintu ulama itu kecuali aku tahu time jadual dia keluar dia. Bukan time kuliah dekat masjid tuan-tuan. Kalau time kuliah kat masjid senang tuan-tuan. Tuan-tuan tunggu kat masjid dia datang. Tuan-tuan kenal, datang, salam, cium tangan, alhamdulillah dapat berkat. Tetapi ulama mengatakan, ulama silam mengatakan, dia kata aku tak pernah ketuk pintu rumah tuan guruku kecuali aku tahu jadual keluar dia. Bermakna artinya apa? Kita kena susuri, kena tengok jadual dia, gaya hidup. Kenapa? Sebab dia membawa wadah daripada Nabi SAW. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Dia bawa wadah tu. Artinya apa? Kena ditimba ilmunya, bukan sekadar di masjid, di kuliahnya, tetapi kena tengok kehidupan dia. Kena tengok kehidupan dia. Sebab tu tuan-tuan, hari ini saya boleh bercakap dengan tuan-tuan adalah hasil nasihat tuan guru saya ke depan. Kenapa saya kata demikian tuan-tuan? Saya pernah dulu belajar Quran tuan-tuan, nak menghafal Quran 30 juzuk dulu. Tetapi hari sebelum saya pergi jumpa dengan tuan guru dulu. Saya minta khidmat nasihat kepada dia. Khidmat nasihat. Bukan dia khidmat kat saya, khidmat nasihat. Apakah perkataan yang keluar daripada mulut akhir sebelum saya balik? Dia belajar, dia kata apa tuan-tuan? Ni tuan guru ada ke depan, nanti dia belulah betul tak betul kot saya menebohong. Kan? Tapi saya merasai nasihat itu sehingga hari ini. Dan saya berani katakan itu adalah hasil daripada nasihat tuan guru sendiri. Apa kata dia tuan-tuan? Bila nasihat minta belajar, dia kata pergi belajar. Tetapi bila nak balik tu, yang keluar daripada mulut perkataan akhir itulah,
Jaga niat. Jaga niat. Ihfazin niat. Kenapa? Nabi kata niatul mukmin khairu min amali. Niat orang beriman itu lebih baik daripada amalannya. Itu yang disebutkan oleh Nabi. Maka niat ini penting. Kedudukan niat, kata ulama Imam Az-Zubaydi mengatakan mahallu niat fil qalbi. Tempat niat itu dalam hati. Bila dalam hati kita tak nampak. Kita tak nampak tuan-tuan. Nampak muka macam senyum, muka macam sonok kan, tapi hati menyampah kita tak tahu. Betul tuan-tuan. Sebab muka ni tuan-tuan senyum, bahasa Jerman kata is body language. Faham tuan-tuan? Is body language. Kan? Bahasa badan. Kadang-kadang duduk dalam kuliah tu tengok je muka ustaz tu. Macam seronok je tengok kan. Tapi hati mula dah berkata-kata, ustaz ni bila nak berhenti? Kan? Artinya tuan-tuan, di situlah mahalun nazar. Tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tak tengok jasad kamu dan harta kamu, tetapi Allah tengok hati kamu dan amalan kamu. Artinya hati itu adalah mahalun nazar. Pandangan Allah Ta'ala, tempat pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah dulu tuan-tuan, Tuan Guru sebut jaga niat. Jaga niat. Nak jaga niat ni bukan senang tuan-tuan. Berniat senang, tapi nak jaga niat tu bukan senang. Sehingga itulah diperihara sampai kepada hari ini. Sebab itulah kedudukan kita kena jaga. Sebab tu tuan-tuan, kenyataan ulama, walaupun penyataan ini diperdebatkan ataupun diperdebatkan daripada pemahaman ulama-ulama dulu, tetapi saya nak sebut pada pagi ini sebagai adab, kedudukannya sebagai adab. Tetapi perkara ini di khilaf di kalangan ulama. Apa dia kata? Al-muridu baina yadi syaikh kal mayyit baina yadil ghasil. Perkataan ini tuan-tuan macam bunyi macam ekstrim, tetapi ini dalam sudut adab saja, kan? Al-murid baina yadi syaikh kal mayyit baina yadil ghasil. Murid depan tuan guru, murid depan gurunya macam mana mayat depan tukang mandi. Murid depan tuan guru, murid depan cikgu, macam mana mayat depan tukang mandi. Tuan-tuan faham mayat depan tukang mandi? Kan? Mayat depan tukang mandi, dia tak boleh komplain. Dia tak boleh protes. Dia tak boleh tak suka, dia tak boleh kritik. Betul tak? Dia bolak-balikkan oleh tukang mandi, ikut aja. Kan? Serah diri. Serah diri. Dia tak boleh komplain. Kalaulah mayat tu komplain, confirm orang tukang mandi cabut lagi. Faham tuan-tuan? Kalau mayat tu komplain, memang tak mandilah jawab dia. Faham tuan-tuan? Artinya tak bersihlah jasad dia. Maknanya apabila seorang anak murid, dia tidak fiqah kepada gurunya, tidak jaga adabnya dan tidak jaga husnuzannya, maka kedudukan ilmunya, barakahnya putus ketika itu. Itu disiplin tuan-tuan dalam ilmu. Itu disiplin dalam ilmu. Itu yang kena faham. Bukan benda kecil tuan-tuan, memang payah nak mentadbikkan, nak melisihkan. Tetapi itulah yang telah diterjemahkan macam mana Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihi salam. 3 kali je tanya, bukan banyak, 3 kali. Nabi Musa tanya 3 kali je, padahal dah diberi kenyataan jangan tanya kecuali aku beritahu. La tas'alni hatta uhdisalaka minhu dzikra. Jangan tanya kecuali aku beritahu. Tanya juga, tak banyak, 3 kali tanya je. Kali pertama tanya kata bagi alasan lupa. Kali pertama. Biasalah tuan-tuan, orang ni biasakan lupa. Betul tuan-tuan Dia kuliah ni nanti 2 jam ni, saya 1 jam pakai 1 jam kan. Balik orang rumah tanya, bang tadi ustaz cakap apa? Entah, tak ingat. Confirm tu. Tu biasa gitu. Macam Majidillah kan. Tu normal biasa. Sebab kita punya otak ni tak berapa nak rakam. Sebab jenis otak ni tuan-tuan bukan tua, orang lama. Kan? Kadang-kadang jalan surau tak berapa ingat. Malu masuk rumah orang lain. Betul tak kan? Tu. Jadi nak sebutkan kepada kita apa dia? 3 kali saja Nabi Musa AS tanya, maka Allah sebut dalam Al-Quran merakamkan hadza firaqum baini wa baini. Sa'unabbiuka bita'wili ma lam tasti' ali sabra. Allah Ta'ala kata, sekarang ni perpisahan antara aku dengan kau, tapi sebelum nak pisah, aku cerita dulu apa benda yang kau nak tanya tu, yang kau tak sabar. Jadi tuan-tuan, dalam kita ni duduk dalam majlis ilmu, duduk dalam majlis haul, duduk dalam majlis maulid, apa juga nama kelas ilmu, sabar kena ada. Sabar kena
Kena ada. Mengungkapkan kalimah sabar tu senang, tapi mengamalkannya payah. Mengamalkannya payah. Itu kedudukan. Sebab itulah kalau kita nak ditarbiah hati kita, ditarbiah hati kita, maka kita kena banyak husnuzon dengan guru kita. Dengan guru kita. Kenapa? Walaupun memang guru kita itu bukan Nabi dan bukan Rasul, tetapi dia adalah merupakan seorang guru yang mewarisi ilmu Nabi, mewarisi ilmu Rasul. Dan Nabi dah sebut, dia tak serahkan ilmunya, dia tak serahkan, tak wariskan ilmunya, kecuali Nabi kata al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Diberikan ilmunya kepada ulama. Sebab tu tuan-tuan, kena perhati, kena belajar dan kena tengok tuan guru kita. Bukan kerana nak taksub dengan dia, tak, mencontohi kehidupan dia, sebanyak mana dia membawa manhaj daripada Nabi SAW. Kalau taksub memang tak boleh, itu diharamkan oleh Islam. Tetapi kita hormat kepada itu adalah merupakan manhaj nubuah yang ditinggalkan kepada kita. Nah, itulah yang kita kena jaga dan kena perihal elok-elok. Fungsi pukul berapa nak sampai ni? Cukup dah. Cukup dah. Ada satu lagi ni. Kita ni tuan-tuan minta mak cerita lah, kalau pantang pegang mic memang sedap nak bercakap. Itu yang kadang-kadang ni tuan-tuan bila bercakap banyak ni, banyak silap ni. Tetapi oleh kata Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata benar. Kalau tak mampu dia diam. Selagi mana manhaj kita adalah Al-Quran dan hadis Nabi, bimbingan daripada ulama, maka kita boleh bercakap. Tetapi kalau kita tak mampu untuk keadaan itu, maka diam lebih baik. Sebab itulah manhaj Islam tu, dia mesti berpandukan kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Bayangkan kalau kata Nabi SAW mengatakan Al-Quran itu sebagai panduan manhaj kita, sebagai ikutan kita. Nabi kata, la yashba'u bihil ulama. Ulama tidak pernah kenyang dengan Al-Quran. Ulama tak pernah kenyang. Kalau ulama tak pernah kenyang dengan Quran, anak murid dia macam mana? Kenyang ke lapar? Tuan-tuan? Kalau dalam hadis Nabi, riwayat Sayyidina Ali ke dalam kitab Sunan Tirmizi bab Fadail Quran mengatakan, Al-Quran la yashba'u bil ulama. Ulama tidak pernah kenyang dengan dia. Dia tak pernah kenyang. Bila pada tak pernah kenyang, anak murid dia tuan-tuan agaknya macam mana? Kebulu. Betul. Ayat tu, anak murid dia kebulu. Betul. Kalau anak muridnya kenyang, rasa besok dah tak datang lagi. Sekali hari ni datang. Dia kebulu tuan-tuan. Kalau ulama tak pernah kenyang, anak muridnya kebulu tuan-tuan. Kena sentiasa. Sebab itulah yang disebutkan oleh Nabi SAW. Islam ni tuan-tuan, la tanqadi ajaibu. Quran ni la tanqadi ajaibu. Tidak akan habis keajaiban dia. Tuan-tuan hari ni belajar, besok belajar, lusa belajar. Dia tak akan habis keajaiban. Sebagaimana saya kata fadzakir tadi. Dengarlah tazkirah. Kenapa? Dulu ulama-ulama sebut, tuan-tuan guru pun sebut. Zakir ni, kali pertama kita dengar itu untuk melepaskan fardu ain kita. Kita dengar sekali lagi, dengan kali kedua kita dengar, barulah kita faham. Kali ketiga kita dengar, daripada faham, barulah dapat amal. Dari kali ketiga dapat amal, barulah kita menyemak mana kesilapannya. Nombor 4. Jadi kena banyak kali. La tanqadi ajaibu. Tak habis keajaiban. La yashba'u bil ulama. Ulama tidak pernah kenyang dengannya. Bila pada tak pernah kenyang tuan-tuan, kita ni kebuluk selalu. Kan? Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan hari ni makan sup gearbox, agak-agak besok makan lagi tak? Makan lagi tak? Kalau hari ni makan sambal tumbuk, besok makan sambal tumbuk lagi tak? Makan. Walaupun muda-muda tuan-tuan sup gearbox sayakap 3 rasa kan, sampai umur macam Majidillah dah tak lalu nak makan, tapi sambal tumbuk makan lagi kan, nak bagi sedap makan. Mesti cari jalan nak bagi nasi makanan sedap masuk dalam mulut. Walaupun masa tu siakap 3 rasa dah tak sedap, umur dah lanjut, nak makan sedap-sedap tak boleh, tapi makan tetap makan. Cari macam mana? Sambal tumbuk kan. Cari apa orang kata cicah apa ni orang kata, cicah asam Jawa kan, cicah asam Jawa, walaupun tak sedap tapi boleh makan kan. Maknanya apa? Berusaha cara macam mana nak mengenyangkan perut. Macam tu juga bila kita belajar ilmu, berusaha macam mana malasnya kita, masalahnya boringnya kita, macam mana tak sukanya kita kena cari macam mana jalan untuk suka. Kerana apa Nabi kata afdalul a'mal adwamu hawain aqala, innallaha la yamulu hatta tamul. Sesungguhnya sebaik-baik amal itu sedikit tetapi istiqamah.
Sebaik-baik amal itu sedikit tetapi kena istiqamah. Kenapa? Innallaha la yamulu hatta tamul. Allah tak pernah jemu untuk beri pahala sehingga kamu jemu untuk beramal. Kita kadang-kadang beramal, kita jemu tuan-tuan, tapi Allah tidak pernah jemu untuk memberikan pahala. Sebab tu tuan-tuan, kita kena istiqamah walaupun sedikit tetapi istiqamah. Kerana ulama mengatakan istiqamah khairun min alfil karamah. Istiqamah itu, satu istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Dan istiqamah itu bukan perintah seorang guru, bukan perintah seorang ustaz, bukan perintah seorang nabi, tetapi istiqamah itu adalah perintah Allah kepada nabi, perintah Allah kepada hambanya. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la tadghaw. Kata Allah dalam surah Yunus, Allah Taala kata, surah Hud, Allah Taala kata fastaqim, kamu kena istiqamah, kama umirta, kamu kena istiqamah wahai Muhammad sebagaimana aku perintahkan. Maknanya istiqamah ni tuan-tuan, perintah datang daripada Allah kepada Nabi, perintah datang daripada Allah kepada hamba-hambanya. Jadi artinya tuan-tuan, istiqamah adalah merupakan satu kewajipan yang diperintahkan oleh Allah sebagai seorang hamba, sebagai seorang anak murid, sebagai seorang talib iaitu pelajar, sebagai seorang individu Islam yang kita kena jaga sehingga akhir hayatnya. Kerana apa? Allah nak berikan kita hikmah yang cukup banyak di sisinya. Jadi tuan-tuan, saya rasa cukuplah sekadar tu. Cukup ke pengusi? Sebab kita ada tuan guru ni. Kan? Cukup ke? Rasa cukup lah. Sebab saya biasanya 1 jam je tuan-tuan. Kan? Bukan tak boleh 1 jam. Orang kata bila ada tuan guru ni, kita hormatlah dengan tuan guru tuan-tuan. Sedikit pun tuan-tuan apa yang dikatakan oleh tuan guru tuan-tuan, dia bukan sekadar ilmu tetapi berdasarkan pengalaman, berdasarkan pada mujahadah, berdasarkan kepada apa juga kurniaan anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang itu penting. Cuma sebagai penutupnya tuan-tuan, saya suka untuk membawa apa yang telah dilakukan oleh ulama dulu. Apa dia tuan-tuan? Dalam kitab Fawaidul Mukhtarah li Salik Tariqil Akhirah, Habib Zain Ibrahim Smith menyebutkan cerita Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Saya suka sangat bawa benda ni tuan-tuan. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala tuan-tuan adalah merupakan ulama muhakkik dalam mazhab Syafi'i. Kalau kita lihat tuan-tuan, pandangan-pandangan dalam mazhab Syafi'i ditarjihkan oleh dia. Selain kepada dia, seorang lagi ulama hebat ya Imam Ar-Rafi'i. Tetapi dia adalah merupakan salah seorang ulama tahqiq, ulama muhakkik dalam mazhab Syafi'i. Dan kalau dilihat daripada sejarah dia, maka kitab-kitab dia, tulisan-tulisan dia dijadikan rujukan oleh umat Islam seluruh dunia, bukan Malaysia, seluruh dunia, sehingga 2/3 dunia hari ini banyak yang berpahaman, bertaklid kepada mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi Imam Nawawi ni ulama muhakkik dalam mazhab Syafi'i, tulisannya banyak dijadikan rujukan. Tetapi apa yang saya nak sebut tuan-tuan, tulisan yang banyak ni tuan-tuan, kita kena tengok di mana dia bermula. Tulisan dia yang banyak itu, kita kena lihat di mana dia bermula. Maksudnya ketiga awal pengembaraan dia mencari ilmu. Jadi di sana tuan-tuan, Habib Zain Ibrahim Smith menyebutkan dalam kitab Fawaidul Mukhtarah li Salik Tariqil Akhirah, Imam An-Nawawi ni apabila dia pergi mana-mana rumah tok guru dia untuk mendapat ilmu, dia akan buat 2 perkara. Dia akan buat 2 perkara. Perkara pertama yang dia buat ialah sebelum dia pergi nak mendapat ilmu, dia bersedekah dulu. Bersedekah dulu. Tak kira apa sedekah. Sedekah dengan duit ke, sedekah dengan air mineral ke, sedekah dengan senyum. Senyum pun sedekah. Kan? Kadang-kadang kita tuan-tuan duduk majlis ilmu, tak reti nak senyum. Muka berkerut aja. Kan? Senyum tu sedekah tuan-tuan. Senyum tu sedekah. Kadang-kadang berkerut. Dah lah memang dah tua, dahi tu memang dah berkerut, kena berkerut lagilah tuan-tuan. Tapi nak sebutkan Imam An-Nawawi, dia punya adab dan kelaziman, sebelum dia jumpa dengan guru dia belajar, pertama dia bersedekah. Tak kira apa juga, sekecil-kecil sedekah. Kenapa? Quran kata fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiru lil usra. Orang yang bersedekah ni tuan-tuan, dia akan dimudahkan oleh Allah. Fa sanuyassiru lil usra. Kami buka kemudahan untuk dia. Jadi mudah. Jadi dengan bersedekah ni tuan-tuan, kurang-kurang kita duduk dalam majlis ilmu tu, mudahlah kita faham. Mudah kita faham. Bukan mudah ingat. Kalau mudah ingat belum tentu faham. Mudah ingat tapi belum tentu faham. Sebab tu Imam Al-Ghazali sebut dalam kitab Ayyuhal Walad, orang kalau ada 10 bilah pedang dan ada 10 cara ilmu pedang, 10 bilah pedang, tetapi ada 10 cara bilah ilmu pedang, tiba-tiba kalau ada singa depannya, pedang tak diguna, ilmu tak diguna.
Ujungnya apa jadi tuan? Imam Ghazali kata dalam kitab Ayyuhal Walad, orang ada 10 pedang dan ada 10 ilmu gaya pedang. Tiba-tiba dengan 10 pedang, 10 gaya ilmu pedang, ada singa kat depan. Pedang yang ada, ilmu yang ada tak diguna. Kan? Apa jadi? Resolusinya apa jadi? Apa dia? Macam mana? Resolusinya mati. Resolusinya mati. Betul tak? Artinya ilmu tadi banyak, ilmu tak banyak tapi tak diguna, resolusinya mati. Seawal mati bukan jasadnya, hati dia mati dulu. Hatinya mati dulu. Itu tuan-tuan. Sebab itu kata Imam An-Nawawi dalam kitab Muqaddimah Majmu', dia menukilkan kalam Imam Abi Qasim Al-Asyakir, man atlaqal lisan bisabil ulama amatahullah qalbahu qabla ayyamutu jasadahu. Orang yang meringankan lidahnya untuk mengkritik, menghina ulama, maka hatinya mati sebelum pada jasadnya mati. Itu kedudukannya. Yang kedua, Imam An-Nawawi bila dia nak pergi jumpa dengan guru dia, dia doa dulu untuk guru dia. Dia doa dulu. Apa doa dia? Saya terjemahkan Melayu je tuan-tuan. Doa dia. Kalau doa bahasa Arab, Allah mastur aiba muallimi. Kan? Itu fi aini. Itu kalau dalam bahasa Arab dia, Allah mastur aiba muallimi fi aini. Maksudnya, ya Allah, engkau tutupkanlah keaiban tok guruku depan mataku. Itulah doa yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Tutupkan keaiban tok guruku depanku. Aku tak nak tengok. Dia belum pada belajar, dia minta tu dulu. Maknanya dia tak nak tengok kalau tok gurunya tu ada keaiban, dia nampak depan mata dia. Sebab guru dia bukanlah seorang nabi, bukan seorang rasul. Kan? Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Semua Bani Adam tu ada kesalahan, tapi sebaik orang buat salah dia bertaubat. Jadi artinya kat situ dia nak bawa dia berdoa dengan Allah Taala supaya Allah tak tunjukkan keaiban untuk guru dia depan dia. Itu doa dia. Dan doa disambung dengan, ya Allah, aku tak nak dengar ada orang sebut keaiban untuk guruku depanku. Dia tak nak tengok dan tak nak dengar. Tu dua benda yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala sebelum dia pergi belajar dengan guru dia. Kesan daripada amalan itu, sedekah dengan doa kepada guru dia, tuan-tuan boleh lihat tinggalan kitab yang telah ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala yang dijadikan rujukan ulama-ulama seluruh dunia, dan bukan sekadar ulama seluruh dunia, bahkan universiti-universiti dunia menjadikan kitab dia rujukan. Jadi justru itu tuan-tuan, itu kesan tinggalan kalau kita baca sejarah Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Cuma tuan-tuan, hebatnya Imam Nawawi ni, umur 45 tahun, bergelombang dengan ilmu, tak sempat nak kahwin. Tak sempat nak kahwin. Sebab itu ulama ada tulis kita al-ulama al-uzzab allazina atharu alal aid. Ulama-ulama yang memujang, yang terkesan dengan ilmu, ditulis oleh ulama. Antara salah seorangnya Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Imam Nawawi tak kahwin umur 45 tahun tapi ilmunya melaut. Kalau Ustaz Ghazali tuan-tuan bukan tak kahwin, bini pun 2. Kan? Sebab kenapa? Tok guru ajar. Kita ni orang kata apa? Orang kata like father like son kan? Kan? Tapi kita tukar like teacher like student. Kan? Like teacher like student. Tu kita orang biasa kata like father like son. Macam mana anak, macam mana bapak, macam tu anak. Tapi dalam bahasa Inggeris like teacher like student. Tu memang betul lah ngikut. Memang ikut sungguh tuan-tuan. Jadi cukuplah kadar tu tuan-tuan pada pagi ni yang dapat saya sampaikan. Selepas ni kita dengarlah tausiah daripada Tuan Guru, dan moga-moga kita ini dihimpunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam perhimpunan yang benar-benar sebagai Riyadul Jannah, iaitu taman-taman syurga, dan kita sama-sama jadi saksi di hari akhirat untuk duduk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada Ustaz Ali Ghazali yang habis atas tausiah yang diberikan oleh Tuan Tadi. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita dan kita pegang apa yang dikatakan oleh Ya, ambil rakaman. Ya. dalam metode insya-Allah. Alhamdulillah. Ya. Teki surga ya. Alhamdulillah. Barakallah. Alhamdulillah. Barakallah. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi anara qulubana binuril imani wal islam walladzi arsyadana ila dinil qawim wasiratil mustaqim walladzi yubashiru ibadahu alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du faya ayyuhal qadirul al-kiram qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang mulia saudara acara majlis dan sekalian ahli jawatan kuasanya, barisan-barisan depan, kepada semua petugas-petugas, para alim ulama, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nasu rajulani wala khaira fima siwahuma alimun wa muta'allimun. Nabi pernah bersabda, ramai-ramai manusia ini cuma yang akan jadi baik cuma dua golongan saja. Siapa dia dua golongan yang Rasulullah beritahu masyarakat dunia akan jadi baik? Ialah alimun wa muta'alimun. Satu yang berilmu, yang kedua yang belajar. Hari ini ceramah hall di Kampung Paris Samijan cuma dua ceramah saja. Satu gurunya, satu muridnya. Alhamdulillah. Cantik betul. Nak buat macam ini bukan semua dapat tau ya. Alhamdulillah kita telah mendengar apa kata mutiara hikmah yang disampaikannya. Ya. Jadi kalau tadi muridnya dah banyak ceramah, gurunya sikit je ceramah ya. Ini buat alasan dia. Kasih bahasa orang Jawa, pen setitik tapi kemertik, ya. Faham tak faham kau punya masalah. InsyaAllah. Jadi begitulah di antaranya. Jadi mudah-mudahan majlis seperti ini akan terus diberkati oleh Allah. Apatah lagi di Kampung Paris Samijan ini ya. Ini harapan mudah-mudahan apa yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Kamu tanyalah kepada orang yang ahli zikir sekiranya kamu belum tahu. Persoalannya saja, mengapa Allah sebut ahla zikri ya? Tak sebut fas'alu qaila zikri gitu ya. Sebut ahla zikri. Maknanya walaupun bahasa Al-Quran ahla zikri, kita semua yang ada ini tak ada yang tak tahu. Podo puan-di-bandi, podo pal kecepal, podo wis puwinter kabeh. Ya. Jadi kalau sebut ahla zikri, asal sebut ahla zikir, ahli zikir. Kalau cerita dunia pun sebut ahli itu orang yang mahirkan ya. Ahli sifat raga, memang dia pandai sifat raga je tak? Ahli ngeteh, hari-hari ngeteh je tak? Tahu tuan-tuan. Ya. Jadi sebab itu mengapa Allah sebut ahla zikri? Saya nak ceramah 5 minit saja boleh? Allah sebut
fas'alu ahla zikri bermakna kita sebagai umat Islam di mana saja berusahalah. Mudah-mudahan kita semua jadi ahli zikir. Boleh? Kalau disebut oleh Allah dalam Al-Quran sana, cerita allazi na'amanu, panjang tu, ya. Tapi yang akhirnya sebut, ya, al-mu'min, al-muslimin, al-muslimat, al-mu'minin, al-mu'minat. Yang akhir sekali disebut wa zakirinallaha katsira wa zakirat. Tengok dah. Ya. Cerita orang iman, orang Islam, ya. Seterusnya disebut satu persatu. Tapi yang akhirnya sekali orang lelaki yang berzikir yang banyak dan orang perempuan pun yang zikir. Masya Allah. Jadi bermakna apabila Allah letak di akhir, entek-entekan lah ya, ini satu anugerah. Pasal apa? Pasal yang cakap ni bininya loro, podo lah sing bininya dua juga. Ya. Sing entek-entekan kui lah, sing jadi kelemper entek-entekan. Ya dah. Paham tak paham kau punya masalah. Ya. Isor dulu kanan kiri ni. Dan di tengah-tengah juga sini gula. Iya tak? Wong kerjanya nek ngomong ni biar orang suka dengar lah. Ya. Ini semua kita kena bincang, kena muzakarah. Ya. Rasulullah pernah gurau, orang tua tak masuk surga. Gurau kan ya? Bukan orang tua tak masuk surga. Engkau besok masuk surga bukan tua nanti nom kincrong, itu gurau tu. Ya, alhamdulillah. Begitulah di antaranya. Jadi sebab itulah kita semua bincang, kita semua muzakarah. Inilah Allah turunkan Al-Quran ni, hadza bayanun linnasi wa hudaw wa mau'izatun lil muttaqin. Ya. Allah pun tak sebut hadzal Quran, hadza gitu dia. Isim isyarah saja. Terlalu tingginya kitab suci Al-Quran. Hadza bayanun. Allah tak sebut hadzal Quranu bayanun. Masya Allah. Ya. Jadi apabila Allah sebut inilah kitab suci Al-Quran ni, ialah perlu dijelaskan. Ya. Kena dibaca, kena diterangkan. Yang tak pernah dibacakan di hadapan tuan-tuan tulis kodi fazakir, dah sebut dari bahasa Ustaz ya, fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Ini orang apa, orang roh tere orang kita lah, ngomong picak marah orang gue. Kan cantik ya. Apabila kita muzakarah barulah memberi manfaat. Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Ini bahasa ini cukup tinggi. Al-Quran ni, ilmu Allah Subhanahu wa taala ini kena dijelaskan. Kan fazakir ini diterangkan tadi ya. Bukan sekali dua. Selagi hidup masih kita hidup kat dunia, jangan tinggalkan majlis ilmu. Ini pesanan Sayyidina Umar punya ya. Jangan tinggalkan majlis ilmu. Pasal apa? Apabila kita duduk majlis ilmu, mungkin hari ini kalau sahabat Sayyidina Ali ya. Mungkin hari ini tuan-tuan telah dengar ceramah Ustaz Ghazali ke, ceramah saya ke, sama mana mungkin dah 2, 3, 4 kali. Kalau Sayyidina Ali sebut, mungkin dah 1000 kali. Lau sami'tum awwala marrah. Lau sami'tum alfa marrah.
Kalau kamu dengar apa yang disampaikan tu mungkin hari ini kali yang ke-1000, 1000 ya. Fakannama sami'tum awwala marrah. Mungkin hari aku baru dengar kali yang pertama. Maknanya sungguh-sungguh kita dengar, jangan ngantuk, jangan benci, jangan gurau. Boleh? Itu bahasa cantik ya. Walau kamu dengar 1000 kali, tapi seolah macam kali pertama. Ya. Jadi bermakna apabila kita dengar apa yang disampaikan itu kita dengan sungguh-sungguh. Atau bahasa yang digunakan oleh sekarang manjadah wajad. Ya. Asal kita sungguh-sungguh baru dapat. Ya, kalau kita sambil lewa saja itu yang kata bahasa orang Jawanya ilmu huruf potong angel ketemu. Itu. Ceramah-ceramah pun tak masuk-masuk. Ya sawa'un isik mono juga. Wis sembayang daripada 7 tahun, 40 tahun, 70 tahun. Orang pernahnya kelas serban. Kan mon sawa'un. Saya utuh pada samijan tapi macam lebih kurang juga. Kena lagi. Masya Allah. Jangan marah ya. Jangan marah. Inilah kita nak dapat ilmu yang manfaat, ilmu yang berkat. Jangan jemu. Kalamun qadimun la yumallu sama'u. Adik-adik kecil tu buat hafal kalamun qadimun ya. Tidak menjemukan didengar. Takkan bapak jemu. Bapak lagi tahu dah ya. Dia apabila kalamun qadimun la yumallu sama'u, barulah dapat keberkatan ilmu. Manfaatnya ilmu. Ya, jangan sekali-kali ada terlintas hati. Wingi wis diomong niki diomong ke mana? Itu ora payah belajar, pandai ngomong tu ya. Cakap jauh boleh. Wingi diomong ke mana? Itu namanya kita istihza, memandang ringan. Kalau dari segi Nabi Khidir itu tadi, kalau ceritanya itulah sebabnya ilmunya tak manfaat, tak berkat. Masalah apa? Ada perasaan istihza, artinya memandang ringan. Tapi bukan tuan-tuan. Tuan-tuan semua yang ada di Paris sampai jadi wongnya berpuan di kabeh, pinter kabeh. Tapi takut-takut sampai kepintaran guna. InsyaAllah kita merasa sama-sama sudah jelaskan daripada awal sehingga akhir tadi, Masya Allah. Ya, dengan harapan mana tahulah inilah yang dimaksudkan oleh Allah, ahla zikri. Kita bukan orang yang boleh berzikir, tapi biar jadi ahli zikir. Kita boleh tahu apa itu zikir la ilaha illallah, apa maknanya, apa tujuannya, apa rahsianya, apa hikmahnya, apa kesannya. Dan bagaimana kita kalau sampaikan kepada orang lain, dia tak banyak soal. Itu baru sedikit-sedikit baru termasuk golongan ahla zikri. Baru sedikit serowong-serowong tu. Ya. Jadi bermakna ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bukan senang. Maknanya bukan senang ni kita kena bersungguh-sungguh. Jangan dibalahkan. Wis bukan senang payah, baik apa digolai. Gula sebenak aja, itu satu kesilapan ya. Kadang-kadang kita begitulah. Jadi apabila kita memahami seperti ini, alhamdulillah kita syukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam tadi saya tazkirah di Pelda Sibul. Pagi tadi dah Sri Lalang. Iki yang Parit Samijan dan dah diatur. Ada sampai 670 majlis zikrullah Allah. Ini namanya semangat. Semangat masyarakat umat Islam. Kalau boleh kita duduk di negeri Johor ni khususnya biar semuanya jadi fas'alu ala zikri. Ya, kita akan disinarkan oleh Allah orang yang ahli zikrullah. Ya, bukan hanya boleh zikir, boleh banyak zikir tapi zahiran wa batinan, yang nampak yang tak nampak semuanya berzikrullah.
ataupun lebih sebut di mudah ya, zikir di lidah biar sampai ke hati. Dah sampai ke hati dibuktikan dengan perbuatan. 3 ni kena jangan dipisahkan, min qaulihi wa fi'lihi wa taqrirati. Ini adab. Ya. Inilah sebenarnya orang nak dapat ilmu kena belajar adab. Orang nak dapat rahsia-rahsia Allah kena anak belajar adab. Pernah ditegur oleh para wali-waliullah. Walaupun cakap Arab tapi bukan hadis, bukan Al-Quran ya. Mani betulia bitarkil adab waqa'a fi tarkis sunnah. Barang siapa yang tak nak cari ilmu adab. Ilmu adab ni ilmu sopan santun, akhlak, zahir batin. Ini nanya tarkil adab, dia tak minat belajar ilmu adab. Orang yang Islam tapi dia tak nak belajar ilmu adab, tabiatnya apa dia? Waqa'a fi sunnah. Biasanya dia meninggalkan amal sunnah. Bahaya betul lah ya. Paling tidak kalau fi tarki sunnah, Rasulullah beri amaran, faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Tidak diakui umat aku kalau kita tak nak melakukan sunnah aku. Allahu Akbar. Ya. Termasuklah Rasulullah dan para sahabat, dia jadi ahli zikir. Jadi orang pada zaman jangan tak nak jadi ahli zikir ke? Satu lagi. Bukan seluruh masyarakat umat Islam ya. Jadi orang yang ahli zikir ya, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang yang berzikir kepada Allah jiwanya tenang. Ya. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang berzikir ingat kepada Allah jiwanya tenang. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dia boleh ingat kepada Allah sama ada berdiri, duduk, berbaring. Kerana manusia tak lari dari bertiga naik orang ngatur, dia dorong, dan dorong, dia geletak, ya tak? Tak tahu cakap jabung kau punya masalah. Kita tahu ya. Terus disebut Allah Ta'ala, alladzina yadhkurunallaha qiyaman, berdiri, wa qu'udan, duduk, wa ala junubihim, berbaring. Ya. Nyawit pun karo ngatuk juga ya tak? Geletak, turu. Ya, zikir juga. Allahu Akbar. Panjang ceritanya. Jadi orang yang seperti inilah yang Allah beritahu kepada kita, siapa yang terus jadi alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Hasil itu Rabbana ma khalaqta hadza batila. Cantik ya Allah. Ya. Artinya orang yang ahli zikrullah ini dia tidak ada keluh kesah. Tak ada sikit-sikit pun hatinya yang tak menyenangkan orang, tak menyenangkan diri, lagi-lagi tak menyenangkan Allah. Ini namanya orang yang ingat kepada Allah terus menerus. Masya Allah. Jadi kita nak menuju ke arah itulah. Mau menggunakan usaha dan ikhtiar, rajin datang majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah mudahkan kepada kita ya. Ya masing-masing. Paling tidak yang ada seorang orang aku berazan cerita ada majlis ilmu aku nak datang. Walaupun teko kiri rapo ya. Jelah kalau toko keluarga ni bismillahirrahmanirrahim orang wis penceramah wabillahi taufiq wa hidayah assalamualaikum. Ya untung ya. Toko karek mangan wae ya untung. Ya ada dia komplain wis arep mangan baru toko itu jangan ya. Boleh. Pasal Islam ini adalah Islam yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada zahirnya macam tak berapa baik, tapi Allah tegur. Wa asa
antakrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Pada pandangan kau benda tu macam tak baik, rupanya ada yang tak baik tu ada baiknya. Boleh? Walaupun ibu jadi isteri dah anaknya songo barang, anaknya songo, kadang-kadang disenani juga kalau saya lanang. Tapi dua lanang ini, orang ni wabik-wabik je tak? Itu pun sangka baik. Isteri kalau marah aku, dosa aku disapu bersih. Kata orang Jawa, nak dik meneng orang lawan, dosa ni resik belas keletas tas orang dia apa-apa. Ini satu anugerah tau, ya. Lagi-lagi dengan hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin khadaman ala zawjiha ahbatallahu ya ghasa sab'atu abwabin min abwabin nar. Isteri yang khidmat kepada si suami, ughliqat sab'atu abwabin min abwabin nar. Isteri ini ditutup tujuh pintu neraka, maknanya isteri ini calon surga. Masya Allah, ya. Ini namanya ala zikir ini. Sebab itu disebut wazakirinallaha katsira wazakirat. Mengapa lanang pun kon zikir, wedok pun kon zikir? Kadang-kadang wong bare sami jane, kadang saya lanang zikir tapi wedok buat dek. Kadang saya wedok akan zikir tapi saya lanang buat dek. Tapi untuk sampean, tapi macam lebih kurang. Jangan marah ya. Tahniah lah. Mudah-mudahan majlis khol pada pagi ini ya diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harapan seluruh umat Islam, ya, azam cita doa kita biarlah semua jadi ahli zikrullah, ya, dunia dan akhirat, zahir dan batin. Kalau semuanya dah wazakirinallaha wazakirati wazakirinallaha katsira wazakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah pun rahsia juga sebenarnya. Allah sediakan pengampunan dosanya dan diberi balasan yang sangat besar. Itu umumkan. Tadi sebut Pak Ghazali tadi ya. Maghfiratan ajran itu kalimat isim tanpa alif lam nakirah ya. Ini nak diterangkan kadang Allah. Kalau kita wis tuwek baru ada kenal isim makrifat nakirah. Biyen sik nom-nom ora gelem kenal. Biyen masyarakat kenal bakal bojone sapa ngono ta. Mikir bojone ora sempat ada kenal isim makrifat nakirah. Masyaallah. Ya, jadi kurang-kurang dia mendengar macam oh begitu sekali istimewanya kita duduk majlis ilmu. Dekat-dekat pukul 10. 10? Dah dekat 11 kok 10 apa. Jadi rasa saya taklah panjang sangat. Ya. Mudah-mudahan tazkirah pendek. Cakap orang Jawa tadi pen setitik tapi kemerdik ya. Itulah di antaranya. Ini alasan penceramah nak cepat berhenti. Ya, habis dari pembengi mau kuliah subuh, iki ceramah mana ya? Tak kasih rehat kejap-kejap, boleh ya? InsyaAllah mudah-mudahan. Itulah mudah-mudahan walaupun pendek ringkas tapi berkesan. Ya. Tadi kita dengar ceramah Ustaz Ghazali tadi, wis banyak, wis akeh tau. Ya, ini alasan nek muridnya wis ramah, gurune ya lirik lah ya. Ini alasan saja. Sekianlah saja. Dengan harapan mudah-mudahan tuan-tuan yang dengar ini ingat besok akan jadi pelapis ya. Kini kena gini. Kita ni dah berjaya menjayakan satu-satu perkara yang baik sebenarnya masuk ala zikir ni. Kalau Jabatan Agama telah kumpulkan terutama di seluruh negeri Johor ni, semua ahli zikir dikumpulkan bersatu hati. Tak kira tarekat Qadariyah ke, tak kira ke Asmaul Husna, tak kira majlis tabligh ke, tak kira lah. Asal semuanya ahli zikir itu. Semuanya menuju ke arah itu bahasa
Inggrisnya you no problem, yes. Tak ada masalah. Ya, pasal niatnya aku nak zikir kepada Allah. La ilaha illallah. Makhluk tak ada kuasa, yang ada kuasa siapa? Makhluk. Apabila kita dah sampai itu, mana nak kita nak menyalahkan orang, nak rasa berbangga. Kita kena ada dua sifat. Khaufan wa tama'a. Boleh? Asal dah sampai ke tempat itu, khaufan wa tama'a, ya. Perasaan takut kalau amal kita tak diterima, perasaan mengharap-harap. Inilah setakat kemampuan yang ada pada aku, pada kami semua. Ya Allah, terimalah. Jadi apabila menuju ke arah itu, kita tak ada sifat sombong dengan apa yang ada pada kita, pasal itu pemberian Allah. Walaupun ilmunya banyak semana pun, masih ditegur oleh Allah Ta'ala, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Rasa berbangga macam mana agak-agak, ya. Ilmu yang ada pada kamu baru sedikit sangat. Kok petinting jawabnya, insya-Allah. Ya. Walaupun perasaan kamu banyak, tapi boleh ditarik balik pada bila-bila masa. Asal tak ikut adab, habis tadi balik tadi uraian tadi, ya. Sebab itulah Allah utus Nabi Muhammad Sayyidil Awalin, dia adalah dibentuk akhlaknya. Ya. Kalau kita semua bincang macam ini, Masya Allah. Ya, jadi matlamat utama kita sebagai umat Islam, tak kira apa kumpulan, apa perjalanan, apa amalan, balik la ilaha illallah. Makhluk tak ada kuasa, yang ada kuasa siapa? Allah. Ya. Zikir la ilallah Muhammadur Rasulullah berpuluh ribu tahun belum dibuat makhluk, la ilallah sudah letak di aras Allah Subhanahu wa taala. Allah. Jadi sekianlah saja yang dapat saya sampaikan. Teruskan tuan-tuan yang telah menjadi kumpulan ahli zikrullah, tak kira di mana saja, tak kira nama kumpulan, tapi Allah kita menjadi orang yang pernah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'ata la yuqala fil ardi Allah Allah. Dunia mana sekalipun tak akan dihancurkan selagi penduduk dunia masih sebut Allah. Allah. La ilaha illallah. Suami isteri akan sentiasa berkasih sayang. Pemimpin rakyat berkasih sayang. Alim ulama akan menjalankan tugasnya. Kalau tiga golongan ni, dari suami isteri, pemimpin rakyat, alim ulama menjalankan tugas, inilah di antara dunia akan selamat, dikawal oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekianlah saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan ikrar kita nanti berzikir daripada Allahumma ya qadil hajat sampai sebenarnya itu walaupun pendek tapi luas. Allahumma ya syafi'al amrod. Tak ada manusia yang tak ada penyakit hati pun sakit juga. Ya, tapi dengan Allahumma ya syafi'al amrod, baca ramai-ramai, foto satu, syafi'al amrod, segala penyakit kami disembuhkan. Amrod itu kan jamak. Ya, kurang-kurang jamaknya telu tuan. Nara mufrad, tasniyah baru jamak. Jadi kalau amrod jamak, jadi sama ada penyakit zahir dan batin, semakin nampak tak nampak. Semuanya yang menyembuhkan siapa? Cantiknya orang ahli zikir, ya. Ya, apabila kita bincang, kita muzakarah, menambahkan kekuatan, keyakinan. Kita terus menuju apa yang telah dilorongkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia pun merancang, Allah pun merancang. Ya. Tapi rancangan Allah lah yang paling istimewa sekali, ya. Cantik kan? Yo. Rancangan Allah Subhanahu wa taala, selagi penduduk di dunia masih ingat Allah, masih sebut la ilaha illallah, masih diucapkan dengan lidah, disemakkan di hati, diterjemahkan dari seluruh masa kita 24 jam,
insya-Allah kita akan selamat. Jadi sekianlah saja yang dapat saya sampaikan sedikit. Mana tahulah diberkati. Kalau ditulis ayat yang di atas tentu tanfa itu berharga ya. Fazakir fa inna dzikra tanfa'u. Memberi manfaat, memberi kesan, memberi dorongan, memberi semangat kita terus berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun 1001 macam ujian yang menghalang kita, tapi ingat, orang yang ahli zikir, ujian pun jalan terus, dipuji pun jalan terus, boleh? Orang yang tak ahli zikir, kalau diuji, keluh kesah, kalau dipuji, petintang, itu belum ahli zikir itu. Tapi bukan tuan-tuan. Faham tak faham itulah. Tapi sikit saja penjelasan yang ringkas, pen setitik tapi mengerti. Sekianlah saja. Mohon ribuan ampun dan maaf. Mudah-mudahan tahun depan datang lagi, buat lagi ya. Ataupun rancangan majlis zikir akan diaturkan bukan 2-3 tempat. Ayo masing-masing berazam cerita-cerita, aku nak pergi juga. Walaupun sampai masing tak pergi, tapi ada azam belum buat, sudah ditulis kau buat. Kan untung. Kalau sampai betul buat, ditulis 10 kali. Faham tak faham kau punya pasal. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa popular. Allah marhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nusina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraban nar waj'al hujjata ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallah. Alhamdulillah.